Hasan. Terima kasih Tuan Ketua, Yang Menteri. Yang Menteri, boleh dapat beritahu apakah dasar kementerian dalam pengambilan pekerja-pekerja asing itu bila permohonan dibuat oleh majikan, adakah galakan diberi supaya majikan memohon direct kepada kementerian atau mendapat ejen? Kerana saya difahamkan galakan diberi oleh kementerian untuk ejen-ejen membuat permohonan untuk mendapat pekerja-pekerja, kelulusan pekerja-pekerja. Dan kedua adalah sistem outsourcing yang sedia ada. Apakah pendirian kerajaan, adakah ia akan dihapuskan kerana ada beberapa yang diketahui ada eksploitasi dalam macam slave sistem pekerja ni, dan macam mana pendirian dengan saya difahamkan ada 276 outsourcing agensi atau agensi di mana dibenarkan untuk mengambil pekerja-pekerja asing. Dan dalam kaitan ini adakah kerajaan sedar bahawa kita ada terlampau banyak pekerja-pekerja asing yang bekerja di sektor yang terutama di 3D situ, demeaning, dangerous dan dirty, dan apa yang dibuat supaya kerajaan boleh memastikan supaya lebih warga negara sendiri dapat mengisi kerja-kerja ini, lebih-lebih lagi di mana beberapa keutamaan diberi oleh majikan dalam factory-factory kepada pengambilan pekerja-pekerja asing. Terima kasih Yang Berhormat. Ejen dan syarikat-syarikat outsourcing ada kait-mengait, di mana kerajaan melalui makmal dan juga jawatan kuasa kabinet telah membuat pendirian bahawa masanya telah tiba untuk kita betul-betul menilai prestasi syarikat-syarikat outsourcing berkenaan. Kita tak boleh lagi membenarkan syarikat-syarikat outsourcing yang didapati hanya mementingkan keuntungan material semata-mata sehingga membelakangkan tanggungjawab mereka yang akhirnya mendatangkan kesan negatif terhadap keselamatan negara dan ketenteraman awam. Ada beberapa syarikat outsourcing yang telah pun kita keluarkan daripada senarai, dan ianya termasuk di dalam perbincangan makmal di mana 50 inisiatif telah pun dikenal pasti, dan hanya syarikat-syarikat yang boleh membantu memastikan bahawa dasar yang begitu kompleks sekali dan seperti Yang Berhormat sebut sendiri, begitu ramai pekerja asing yang berada khususnya di dalam sektor 3D, iaitu dangerous, difficult and dirty, dengan izin, merupakan satu perkara yang merangkumi beberapa kementerian dan beberapa agensi. Itulah kelebihan yang wujud sekarang berkaitan dengan pendekatan kerajaan dalam konteks warga asing dan pekerja asing ini, dan insya-Allah melalui jawatan kuasa kabinet, jawatan kuasa teknikal, perkara-perkara yang sebegini rupa merupakan perkara yang telah pun kita warisi sebelum ini dapat ditangani secara menyeluruh, melibatkan 14 kementerian, melibatkan beberapa 11 jabatan serta agensi, melibatkan wakil-wakil majikan dan 30 organisasi dan pertubuhan. Keduanya berkait dengan model ekonomi baru dan 12 NKEA yang telah pun diumumkan baru-baru ini dan dalam bajet, membantu kita mengenal pasti sektor-sektor yang betul-betul memberi manfaat dan membantu membawa nilai tambah kepada dasar ekonomi kita. Dan melalui sektor-sektor ini mungkin kita dapat boleh melihat kelonggaran-kelonggaran tertentu, tetapi dalam sektor-sektor lain memang kerajaan ingin memperketatkan dan memastikan bahawa jumlah pekerja asing ini dapat dikurangkan pada masa ke semasa. Kepong. Tan Sri yang betul penjelasan. Masalah parti, masalah itu pekerja asing di negara ini bukan saja masalah yang wujud di negara ini saja, tapi di banyak negara. Dan adakah Yang Berhormat sedar bahawa walaupun ada tindakan, ada itu program dan ada
Itu langkah-langkah yang telah pun diambil, termasuk apa yang disebutkan sebagai JKKPA parti dan sebagainya. Implikasi dan konsekuensi akan datang memang serius, termasuklah sekarang itu anak pinak yang masuk ke sekolah dan sebagainya. Dan adakah yang berhormat sedar bahawa ada setengah-setengah majikan tak mau melalui saluran yang ditetapkan oleh pihak kementeriannya, kerana apabila mereka memohon untuk sesuatu pekerja, misalnya RM8,000, RM9,000, apabila pekerja datang ke sini, dia lari. Bila dia lari, pihak kementerian menghukum pihak majikan kerana itu pekerjanya lari. Akibatnya ada majikan-majikan tak mau dah melalui saluran yang sah. Dia memang melalui parti lah, saluran yang tidak sah, termasuk Seri Gading pula, kan? Majikan yang menggunakan saluran yang tidak sah. Dan ini mungkinlah langkah-langkah yang diambil, dasar yang ditetapkan tu menggalakkan kegiatan yang tidak sah. Bolehkah Yang Berhormat mendalami hal ini supaya tidak berlaku lagi? Boleh, Yang Berhormat Kepong, dan sedang didalami, dan saya setuju sangat bahawa perkara ini merupakan satu perkara yang serius. Sudah tiba masanya para majikan lebih bertanggungjawab dalam hal berkaitan pengurusan pekerja asing. Kita tidak mahu para majikan hanya bersungguh-sungguh berusaha dan mendesak untuk diberi kelulusan bagi mengambil pekerja asing, dan kemudiannya meletakkan tanggungjawab sepenuhnya kepada kerajaan apabila pekerja yang telah tamat tempoh tidak keluar meninggalkan negara. Majikan juga tidak boleh dengan mudah lari daripada tanggungjawab dengan memberikan alasan mudah bahawa pekerja lari dan tidak dapat dikesan. Bermakna majikan dalam pendekatan baru kita memainkan peranan yang cukup penting, dan dalam perbincangan kita sama dari peringkat jawatan kuasa dengan pihak-pihak berkepentingan, majikan telah pun kita libatkan bersama untuk memastikan bahawa sesungguhnya dalam mereka memohon dan mengenal pasti sektor-sektor di mana masih lagi perlu pekerja-pekerja asing di sektor yang strategik tadi, tetapi bersama-sama dengan kelonggaran dan kelulusan itu datang bersama satu tanggungjawab untuk memastikan bahawa sekiranya mereka lari keluar tinggalkan kerja, maka majikan juga perlu memainkan peranan mereka untuk membantu kerajaan memantau. Keduanya, dalam proses kita nak melihat kepada pendekatan baru ini, tiga perkara yang diambil kira. Pertamanya permintaan dan penawaran, demand and supply dengan izin. Kedua, sistem dan proses. Sistem dan proses tadi merangkumi juga pendekatan kita untuk mewujudkan sistem biometrik tadi. Dan ketiga, perundangan dan penguatkuasaan. Dan dalam perundangan penguatkuasaan inilah beberapa inisiatif telah kita kena pasti untuk melihat kepada tanggungjawab kesemua stakeholders, termasuk pihak-pihak berkepentingan, termasuk juga pihak majikan.